Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama hadir Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Ahqaf, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. صدق الله العظيم. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan disebut dalam Quran, lalu dia beriman sedangkan kamu menyombongkan diri. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah satu yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya. Dan kerana mereka tidak dapat petunjuk dengannya, maka mereka berkata ini adalah dusta yang lama. Ikhwati fillah, yang dimaksudkan di sini seperti penjelasan kebanyakan para ulama tafsir, iaitu Abdullah bin Salam yang telah pun menyatakan keimanannya kepada Nabi SAW selepas dia menduga Nabi dengan teka-teki melibatkan 3 perkara. Soalannya pertama, wahai Muhammad, kalau benar kau seorang Nabi, maka jelaskan kepadaku apakah tanda-tanda yang besar melibatkan hari kiamat. Yang kedua, apakah makanan yang pertama dinikmati oleh orang yang masuk syurga. Yang ketiga, bagaimanakah seorang anak itu boleh menyerupai ayah ataupun ibunya. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, lalu Nabi SAW telah pun diberitahu oleh Jibril pada masa itu juga untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan ini, teka-teki yang dikemukakan. Adapun yang pertama tentang tanda-tanda kiamat adalah api yang akan menghalau manusia, menghambat manusia daripada arah timur menuju ke barat. Makanan yang pertama dimakan oleh mereka yang masuk syurga, iaitulah hati ikan paus, faziyadatu kabid hut. Dan yang ketiga, bagaimanakah seorang anak menyerupai ayah ataupun ibunya? Jawapan Nabi SAW, bila air mani seorang lelaki mengatasi ataupun lebih dominan daripada air mani seorang perempuan, maka anak itu akan keluar rupanya mirip kepada wajah ayah. Sebaliknya, kalau air orang perempuan yang mendahului orang lelaki lebih dominan daripada lelaki, maka yang keluar adalah anak perempuan. Setelah melihat jawapan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah jawapan yang telah disedia maklum olehnya, dikaji olehnya, hanya boleh dijawab oleh seorang Nabi sahaja. Dan wajah Nabi Muhammad SAW pun begitu hebat sekali. Tarikan yang ada pada wajah Nabi SAW dengan ucapannya, Ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia sekalian, sebarkan salam, berilah makan, jangan kedekut. Bangunlah malam untuk bertahajud ketika orang lain sedang nyenyak tidur, dan saya, kamu akan masuk syurga Tuhan kamu dengan penuh keselamatan. Kedua perkara ini telah pun meyakinkan Abdullah bin Salam, Husain bin Salam, bahawa ini memang benar Nabi akhir zaman. Berjumpa dengan Nabi SAW lalu mengucapkan, Syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Muhammad SAW, aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan benarlah engkau ni seorang utusannya. Nabi melihat kepadaku, lalu Nabi bertanya, apa namamu?
Jawapanku ni, bahasa ini kemukakan oleh Husain bin Salam. Husain bin Salam, wahai Nabi. Husain, ha, sad, ya, nun. Husain, Nabi yang salam telah pun mengubah menjadi Abdullah bin Salam. Nabi ubah jadi Abdullah bin Salam. Nama yang mulia, tuan-tuan. Namakanlah anak-anak kita dengan nama yang hebat seperti ini. Ya, memang hebat. Lalu kata Abdullah bin Salam, wahai Nabi SAW, aku tidak akan pakai nama lain daripada nama yang telah Nabi berikan ini. Ini dia para sahabat. Mereka bila Nabi telah cadangkan, dia tak teragak-agak. Ini sifat orang beriman, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Teringat saya kepada satu kisah ini kemukakan, berkaitan juga dengan pendirian mereka bila Nabi telah buat sesuatu usul. Itulah kisah seorang budak perempuan yang dipinang oleh seorang sahabat yang hodoh wajahnya, namanya Julaibib. Pernah dengar tak kisah ni, tuan-tuan? Bawalah untuk anak-anak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kisah ni ada saya bawakan dalam majalah Solusi. Kisah bagaimana Julaibib begitu berminat kepada gadis ini yang nampaknya ayah ibunya tidak menerima. Nabi sendiri pergi pinang. Pada peringkat awal mereka sangat gembira menyangkakan bahawa Nabi lah yang pinang untuk diri Nabi SAW. Sebaliknya bila diberikan keterangan, barulah mereka mengetahui sebenarnya yang minang adalah Julaibib, seorang yang namanya pun mengandungi teka-teki. Julaibib dari perkataan jilbab. Jilbab ni maknanya tudung. Kalau Julaibib ni tudung yang kecil, maknanya seorang yang kerdil dan tidak terpandang, yang tertudung, tertutup, orang pun tak lihat dia. Kewujudan keberadaannya bersama pun tidak terasa, kehilangannya pun tidak dicari. Itulah, tuan-tuan, perumpamaan yang dikemukakan terhadap Julaibib. Akhirnya Nabi SAW pinang. Ayah ibu ni seakan-akan menolak. Anak tersebut dengar ayahnya menolak, dia pun tampil di dalam biliknya, bertanya kepada ibu ayahnya, bukankah Rasulullah SAW utusan Allah? Bukankah pemilihan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik? Bukankah kita orang beriman, bila satu ketetapan Allah Rasulnya, kita tidak ada pilihan lain? Bukankah Allah telah menjanjikan ini, nama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ayaqulu sami'na wa ata'na? Orang beriman ni bila diberikan ketetapan oleh Allah SWT Rasulnya, mereka berkata, sungguhnya itulah ketetapan Allah yang kita tidak ada cara lain untuk memilih selain daripadanya. Ayah ibu ni tercengang melihat soalan yang ditujahkan oleh anak perempuannya. Lalu ayah ibunya mengejar Nabi SAW, memohon agar dikahwinkan juga, padahal peringkat pertama tadi mereka menolak. Ini dia generasi sahabat, tuan-tuan. Sekarang Abdullah bin Salam mengatakan kepada Nabi SAW, waladhi ba'athaka bilhaq ma uhibbu anna li bihi isman akhar ba'da al-yawm. Wahai Nabi, saya tidak akan membenarkan seorang memanggil saya nama Husain lagi, kerana Nabi telah tukar jadi Abdullah. Dia balik ke rumah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia mengislamkan isteri, anak-anak, keluarganya yang hampir semuanya masuk Islam, termasuklah makciknya yang awal-awal dahulu menentang, yang bernama Khalidah. Khalidah yang peringkat awal menolak, kini dia pun masuk Islam juga, kerana dia memahami Abdullah bin Salam ni bukan manusia biasa. Husain bin Salam ni bukanlah seorang yang berkepentingan, seorang yang sangat saleh. Dalam Yahudi pun seorang yang sangat saleh. Dia datang berjumpa dengan Nabi semula, berkata kepada Nabi, wahai Nabi, semua yang duduk keliling saya masuk Islam. Allahu Akbar. Ada tak kita fikir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, pada bulan puasa yang mulia ni, dapat tak kita amalkan ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik? Dengan sebab rahmat di sisi Allah lah engkau menjadi seorang yang sangat hikmah, bijaksana, tarik orang lain kepada Islam. Saudara-saudara kita di Eropah, kelahiran Nabi Muhammad SAW, bulan yang mereka sambut berlainan daripada kita. Itulah mereka mengumpulkan dana, membelikan biskut dan coklat yang enak-enak, lagi halal, diagih-agihkan kepada orang Kristian. Mereka semua sehairan, apa yang berlaku ni? Kenapa kami menerima biskut dan coklat pada hari ini? Akhirnya baru mereka tahu bahawa messenger Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Mereka tidak pidato, berceramah seperti kebanyakan yang kita lakukan, tuan-tuan. Lebih baik itu kita kena buatlah, tuan-tuan. Apa salahnya kalau bulan Ramadan ini kita agih-agihkan kepada orang bukan Islam, walaupun kurma itu makanan bukannya eksklusif untuk orang Islam. Kan kebaik kalau kita edarkan kepada orang bukan Islam, supaya mereka mengetahui kita ni sayang pada mereka. Kita nak mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan sekotak kurma boleh mengajak orang kepada Islam, tuan-tuan. Siapa tahu hidayah itu ketetapan Allah, urusannya bukan urusan kita. Yang penting kita jalankan tanggungjawab tersebut. Berapa lama kita berjiran dengan seorang non-Muslim yang begitu baik perangainya, tapi dia belum dapat hidayah Allah SWT. Dia menjaga ibunya lebih hebat daripada orang Islam menjaga ibunya. Dia punya sedekah kepada sekolah-sekolah bangsanya lebih hebat daripada orang Islam berderma untuk madrasah-madrasah orang Islam.
Kan kebaik kalau orang seperti ini diajak kepada Islam. Macamlah Abdullah bin Salam ini kembali kepada keluarga dengan akhlaknya hebat. Itu sudah jadi magnet menarik mereka kepada Islam. Jumpa dengan Nabi, wahai Nabi. Nabi bersyukur, gembira Nabi dengan keislaman keluarganya. Kamu telah menyelamatkan keluargamu daripada neraka, wahai Abdullah. Wahai Nabi, saya ada satu benda yang saya nak sampaikan kepada Nabi. Kisah ni kita bawa tuan-tuan agar kita faham. Inilah dia golongan yang turun kepada mereka Al-Quran. Quran ni tak turun untuk kita tuan-tuan. Nabi kata turun spesifik menceritakan tentang seorang namanya Zahazan. Tidak tuan-tuan. Dia turun untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, memuji pelakuannya. Turun untuk Umar Khattab radhiyallahu anhu. Turun untuk Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Turun untuk Ibn Abbas. Turun untuk golongan yang awal yang begitu kental semangat perjuangannya. Tapi kalau kita cuba mencorakkan diri kita dan anak-anak dengan sifat ini, kita masuklah tuan-tuan dengan rijal unzila fihimul Quran. Inilah golongan yang Quran turun untuk mereka. Sekarang berlaku kepada orang Islam, wahai Nabi. Golongan Yahudi ini merupakan golongan buhtan, batil. Mereka merupakan pendusta. Nabi nak tengok tak? Nabi yang salam kata, ya, buktikan. Aku tahu Allah telah janjikan, telah beritahu bahawa perkara ini aku berjaga-jaga dengan mereka. Lihat wahai Nabi yang salam. Panggillah mereka datang dan seru mereka kepada Islam. Dan jadikan saya dalam rumah Nabi bersembunyi. Jemput orang Yahudi datang ke rumah Nabi, saya dah ada dalam tu, saya bersembunyi. Lepas tu Nabi pun ajak mereka kepada Islam. Kalau mereka tolak, tanyalah mereka tentang saya. Apa jawapan mereka? Kemudian Nabi beritahu mereka saya telah masuk Islam. Lihat apa pandangan mereka. Tuan-tuan, Nabi melakukan apa yang dicadangkan itu. Allah SWT bersembunyilah dalam sebuah bilik. Maka tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian, Nabi pun mengajak mereka masuk Islam, berdakwah kepada mereka, beritahu tentang kepentingan, kebaikan mereka telah lakukan akan terus dikira oleh Allah SWT. Bila mereka dengan syarat mereka masuk Islam, keburukan akan gugur. Motivasi demi motivasi. Tapi mereka menolak, berdebat dengan Nabi dengan cara yang batil. Lalu akhirnya Nabi telah pun bertanya kepada mereka, Ma manzilatul Husain bin Salam fikum? Apa pandangan kamu tentang Husain bin Salam, kedudukannya di sisi kamu? Masya Allah, mereka jawab serentak, Sayyiduna wa ibnu Sayyidina, habruna wa alimuna wa ibnu habrina wa alimina. Orang yang paling tinggi kedudukan di sisi kami, anak orang yang paling terhormat, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, anak orang alim juga, bapaknya pun alim macam dia. Serba-serbi pujian. Nabi bertanya, Afara'aitum in aslama afatuslimun? Kalau dia masuk Islam, kamu masuk Islam bersama dengannya tak? Hasya lillah, Maha suci Allah, mereka kata. Mereka pun guna perkataan Allah juga. Maha suci Allah, takkanlah dia masuk Islam, dia faham Taurat. Semoga Allah selamatkan dia daripada masuk Islam. Nabi pun panggil Abdullah bin Salam keluar. Mari sini Husain bin Salam, Abdullah bin Salam. Dia pun keluar. Husain bin Salam berkata kepada mereka, Ya ma'asyarul Yahud, ittaqullah waqbalu ma ja'a bikum bihi Muhammad. Ja'akum bihi Muhammad. Wahai sekalian Yahudi, takutlah kamu pada Allah, takwalah kamu pada Allah, kamu memahami benda yang sebenar. Masuklah Islam yang telah dibawa oleh Muhammad ini, dan aku telah masuk Islam bersama ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tahu tak apa terjadi? Bertukarlah tuan-tuan. Serentak mereka jawab, Wallahi innaka la syaruna wa ibnu syarina wa jahiluna wa ibnu jahilina wa lam yatruku aiban illa abuni fi. Mereka berkata, pembohong kamu ni wahai Husain. Kamulah orang paling penipu dan paling jahat. Bapa kamu pun jahat macam kamu juga. Kamulah orang paling jahil dan orang yang paling bodoh dengan kami. Dia tidak meninggalkan satu keaiban pun melainkan dipalitkan saya dengan keaiban-keaiban itu, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, ini Yahudi. Cerita Abdullah bin Salam yang wajar kita ambil sebagai pedoman, kerana ini merupakan kisah yang telah diturunkan tentang mereka ni. Al-Quran turun ayat untuk memuji mereka, tuan-tuan. Kenapalah Abdullah bin Salam dipuji? Dia bersama dengan Nabi SAW di Madinah ini belum sempat pada zaman Mekah. Dia tak pernah jumpa Nabi di Mekah, tapi dia telah mengkaji, dia telah mengikuti Islam, menyokong, memperjuangkan, mengajak orang lain kepada Islam, berjuang mengikut sedaya upayanya. Dia masuk Islam ni, tuan-tuan, seperti seorang yang kehausan dapat minum air yang begitu sejuk ditekak. Inilah bahasa balaghah kalau kita faham. Aqbala Abdullah bin Salam ala al-Islam iqbal al-dhami alladhi shafahu al-mawrad. Alladhi syaqahu al-mawrad. Seorang yang masuk Islam bagi orang yang kehausan di Sahara yang luas itu, tiba-tiba disuakan air ke mulutnya.
Tuan-tuan yang berkasihan, inilah manusia yang Nabi telah puji dan mengatakan di atas muka bumi ada seorang ahli syurga. Nabi menunjuk kepada Allah SWT. Nanti kita kaji lagi tuan-tuan, apa kehebatan yang daripada beliau ni, supaya sedikit sebanyak dapat kita contohi dan ceritakan kepada anak-anak. Kisah ahli syurga macam ni bukan kisah-kisah dongeng lagi tuan-tuan. InsyaAllah perkara ini akan kita sambung pada kuliah akan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.